Assalamualaikum dan salam sejahtera. TV Minda Profesor Negara akan membawakan tajuk perbincangan berkenaan dengan konflik dan permufakatan dalam politik Malaysia. Dan bersama saya pada pagi ini ialah yang bahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengasas dan juga pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga pengerusi Majlis Profesor Negara sendiri. Kami merasa begitu terhormat diberi penghormatan oleh Prof pada pagi ini dan kami ucapkan banyak terima kasih kerana sudi berkongsi idea berkenaan dengan tajuk yang begitu menarik pada kami pada pemerhati politik saya rasa tu. Kalau kita lihat demokrasi dan institusi yang hadir bersamanya seperti parti politik, pilihan raya, ini merupakan institusi yang baru yang dibawa bersama oleh penjajah dan kita telah pun mengalami sebanyak 4 kali pilihan raya umum. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi lebih jauh untuk menyorot tajuk ini, Prof, saya fikir mungkin Prof boleh jelaskan latar belakang bagaimana sebelum hadirnya institusi ini pun penduduk kita di rantau ini telah ada budaya politik, orientasi politiknya. Ya, terima kasih Saudara Asri. Yang sebenarnya saya memang menunggu untuk menyumbang kepada perbincangan yang Saudara moderator, kerana saya lihat ramai peminat yang mahu tahu lebih tahu, tapi mereka nak tahu ulasan saya mengenai politik Malaysia ini kerana saya selalu memberi ulasan dalam TV dan radio dan surat khabar. Jadi mengapa tak di Majlis Profesor Negara? Kata saya nunggu. I save the best, the last, I said, kerana inilah dia ketika yang penting. Saya bermula dengan sebagai ahli yang dilatih dalam bidang antropologi dan sosiologi, saya ingin bermula dengan konflik dan konsensus dalam masyarakat. Umumnya, pertentangan dan permufakatan dalam masyarakat belum ada politik pun ada. Jadi maksudnya, tengok perumpamaan Melayu, berkerat rotan berpatah arang. Ini peribahasa Melayu yang menunjukkan konflik perpecahan, dan begitu juga mengenai pemufakatan ataupun konsensus. Ada perbilang yang mengatakan bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana mudah. So jadi artinya fenomena yang kita kenal hari ini sebagai perdebatan, perlawanan, perpecahan atau konflik ini dan juga konsensus sudah pun menjadi satu bentuk yang menghayati apa yang kita panggil masyarakat, iaitu social kolektif sosial yang kita panggil masyarakat. Jadi isunya kolektif sosial ini berterusan. Masyarakat itu dalam pra-kolonial ada, zaman kolonial pun ada, dan zaman pra-kolonial pun masih juga masyarakat wujud. Cuma masyarakat ini akan dibentuk hubungannya dan dinamikanya oleh 3 perkara, iaitu 3 komponen. Pertamanya individu, kedua keluarga, ketiga komuniti. Jadi persaingan antara individu boleh jadi konsensus, boleh jadi konflik. Itu juga keluarga, itu juga dalam komuniti. Inilah yang ketiga-tiga ini disimpulkan, merangkum atau dirangkum oleh masyarakat. Jadi apa yang berlaku sebelum zaman kolonial ini, kita ada raja, sultan-sultan, konflik. Kita banyak dengar hikayat Melayu tentang perbalahan antara raja. Cerita hantua sendiri lah mengenai konflik dan konsensus. Heboh dengan pertikaman antara Jebat dan dengan hantua. Dua sahabat. Jadi dua sahabat tu. Saya tak maksudkan BN ke, tapi maksud saya dua sahabat dalam sejarah Melayu pun ada berlaku perkara ini. Jadi kadang-kadang bila ditanya oleh orang mengenai ini, saya kata seolah-olah rakyat Malaysia ni tak tahu sejarah. Jadi pada saya menarik kerana saya melihat ini kesinambungan antara zaman ini. Zaman lain pemerintahan dan lain juga bentuk perpecahan dan itu. Apa yang berlaku pada zaman sebelum kedatangan Inggeris itu ialah ada sebahagian kesultanan kita ni atau negeri-negeri kita ni di bawah Siam. Sebahagiannya dengan Riau Lingga dan
sebagainya. Jadi kita dah berpecah-pecah itu. Klasik. Dan kita mencari kedamaian, persamaan, bergaduh di Ponorogonya dengan Minangkabau, dengan Majapahit. Ini semua perkara yang selalu kita bincang dalam sejarah sekolah dahulu. Tak tahu sejarah sekarang membincangkannya tidak. Tapi pada saya, kita telah berjinak dengan keadaan konflik dan mufakat ini. Ini dia yang penting. Jadi dalam pemikiran orang Malaysia, Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan, kefahaman mereka tentang konflik dan konsensus bermula di keluarga. Jadi ini, kalau tidak, tak adalah cerita si tanggang, cerita patah hati, anak mengajuk, melawan ibu bapa. Ini semua saya rasa kalau kita tengok sinetron kita, banyaklah hal-hal ini berlaku. Yang menariknya bagaimana ia menjadi masuk dalam satu arena baru namanya politik. Ini dia yang kita semua harus jelas bahawa perpecahan dan mufakat ada. Ada perumpamaan mengenainya. Duduk sama tinggi berdiri, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ini macam cerita-cerita mengenai kita. Tetapi apa terjadi bila masuk arena politik moden? Ini saya harus jelaskan. Politik ni dalam zaman dulu pun ada politik. Kita hantar ufti ke negeri, ke Thailand, ke Siam, ke negeri China. Ini pun politik. Politik antarabangsa. Tetapi politik moden ni datang dengan pemerintahan Inggeris. Kerana begini, di Eropah, religion and state, iaitu negara dan agama terpisah. Jadi maknanya church tidak lagi berkuasa. Pope tidak berkuasa. Yang berkuasa ialah politik. Kalau di Perancis itu ada revolusi Perancis, revolusi berdarah. Di England constitutional monarchy. Tetapi raja sudah tidak ada lagi kuasa, hanya tinggal simbolik. Kalau di Perancis langsung tidak ada raja. Jadi politik inilah yang dibawa ke Malaysia, yang asing ada raja. Jadi apa yang berlaku ialah Inggeris mengambil alih pemerintahan pentadbiran dan ditinggalkan hal ehwal agama, hal ehwal tanah, hal ehwal Islam kepada raja. Jadi ini semua kita tengok, ini semua ada kesannya tentang raja berperlembagaan, ada kesannya minta darurat tak jadi. Ini semua ada implikasinya daripada pengenalan sistem politik moden itu. Okay. Jadi bila sistem politik moden itu telah diamalkan, mula-mulanya bukan dalam bentuk pilihan raya, dalam bentuk pentadbiran. Pentadbiran dan juga pemisahan kuasa, di mana raja itu tidak lagi mutlak, kuasa itu diambil oleh British, ekonominya, politiknya, pentadbiran. Jadi pemisahan kuasa itu telah bermula dalam bentuk asas yang sesuai dengan pemerintahan kolonial. Tetapi salah satu perkara yang juga penting dalam memahami politik moden ialah bagaimana rakyat kita dikategorikan mengikut kumpulan dan etnik. Di sinilah banci atau sensus itu menjadi elemen yang paling penting menentukan sifat politik di negara kita ini. Kerana sensus itu diperkenalkan pada tahun 1871 di negeri-negeri Selat, kemudian negeri Bersekutu 1901. Jadi kita dapati bahawa di situlah mulanya kategori Melayu, Cina, India dan sebagainya dibentuk. Kenapa ia dibentuk? Dari segi teorinya, banci ini penting untuk memberi maklumat mengenai penduduk, berapa ramai penduduk di negara kita atau di negeri itu, apa pekerjaan, mana tinggal, apa dia buat. Ini adalah untuk digunakan dalam pentadbiran, melaksanakan pentadbiran, menyusun agih dan membentuk mengutip cokai, membentuk sistem tanah dan geran. Jadi daripada sini kita dapati kategori Melayu ni dalam 1913 telah diberikan tanah rezab Melayu. Jadi bila ada tanah rezab Melayu, istilah Melayu ni tidak hanya bersifat istilah, tetapi ia ada nilai ekonomi. Jadi kategori-kategori yang ditimbulkan dari banci itu sudah ada
nilai ekonomi atau nilai pentadbiran atau nilai politik. Inilah mulanya politik moden kita dengan parti, kerana parti itu adalah dibina menurut kategori etnik. Parti Cina, parti Melayu, parti India. Ini Melayu, India, Cina ini adalah didefinisikan atau ditafsirkan seperti yang ditafsirkan dalam sensus atau banci. Dan kemudian ditafsirkan lagi dalam beberapa undang-undang seperti Tanah Rizal Melayu dan sebagainya. Jadi suasana ini mewujudkan apa yang kita kata hari ini multi ethnic parties atau ethnic based parties. Dan apa yang mereka perjuangkan adalah isu-isu ekonomi dan politik berkait dengan etnik. Itu latar belakang yang memulakan, dan British pun yang membina kategori ini, dan kategori ini menjadi legitimasi kepada parti politik Melayu, Cina, India, dan saya rasa ini dia yang sangat penting kita beri perhatian. Ya. Baik, kalau kita kata politik itu kegiatan yang sifat kolektif dan demokrasi dan pilihan raya ni, sebab bila kita kata kolektif ada pertikaian, ada penyelesaian yang perlu diselesaikan. Jadi pilihan raya adalah satu kaedah. Kepada rakyat, pilihan raya itu seperti biduk berlalu kiamba bertahu. Selepas berlaku pilihan raya, kita boleh minum sama-sama, Datuk sebut dulu. Tetapi kepada parti politik ni naratifnya lain. Seolah-olah seperti kata pepatah Minang yang pernah saya dengar, jika terkurung biar di luar, jika tertindih biar di atas, kata. Jika tersopit biar di topi. Bagaimana pandangan yang bagi Prof, bila adanya pilihan raya dikenalkan oleh British, tapi sebelum tu kita lihat dia disosialisasikan melalui GRC dulu, seperti Prof selalu sebut, dan bagaimana sifat kolektif itu sendiri menjadi, kita kata, berubah daripada satu warna kepada satu warna yang lain berikutan proses masa. Saya ingin melihat ke belakang sikit sebelum adanya gempur-gempar politik dan ini ialah bagaimana kerangka muafakat itu dibina oleh Inggeris melalui Communities Liaison Committee tahun 1949, difungsikan oleh Turai Singgam, seorang Indian Ceylonese. Kemudian 7 orang ahli UMNO diwakili dan diketuai oleh Datuk On. Kemudian wakil Cina Tan Cheng Lock 4 orang, dan kemudian seorang wakil orang Eropah, seorang Serani, dan seorang India dan India Selatan. So menarik komposisi Community Liaison Committee itu. Melalui Community Liaison Committee itulah kelompok-kelompok etnik, ini kelompok etnik mula bargain ataupun tawar-menawar mengenai apa yang boleh dapat, apa yang kurang, apa yang lebih. Begitu juga China, begitu juga India. Itu di situlah soal perkauman, soal warga negara, hak ekonomi semua timbul, kan? Jadi perjuangan politik di Malaysia ini adalah perjuangan kepentingan etnik setiap parti yang diwakili oleh setiap parti. Walaupun parti gerakan atau DF itu kononnya tidak berasaskan politik kaum, tetapi sebenarnya mereka mewakili kaum majoriti dalam parti itu. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah dalam pilihan raya perbandaran pada 1952, alliance atau perikatan itu telah dicadangkan oleh British, iaitu China, MCA, Melayu, UMNO, dan kemudian MIC. Tetapi mengapa UMNO ini jadi ketua? Kerana kepada Inggeris, UMNO ini adalah ketua yang menguasai dan dominan dalam politik negara. Itu segi pimpinan lagi, segi sultan dan sebagainya. Tetapi bahagian ekonomi dikawal oleh Inggeris. Walaupun sebenarnya tempatan orang Cina yang kawal ekonomi, tapi ketika itu ekonomi dikawal oleh Inggeris kerana Inggeris tidak mahu ekonomi ini runtuh. Kalau mereka akan ditinggalkan menjadi Indonesia, menjadi Filipina, menjadi Perancis, menjadi pemerintah kolonial Perancis di Vietnam.
Jadi mereka mahu tetap memegang harta kekayaan. Jadi ketika pembentukan Parti Perikatan, politiknya diketuai oleh Melayu. Kerana Melayu dominan dari segi bilangan. Ekonomi dikuasai oleh British, bukan oleh China ketika itu. Kerana kekayaan, estate dan semua Inggeris. Itu sebabnya pada tahun 1970 kita bila melaksanakan dasar ekonomi baru, 63% saham hak milik negara ini dipunyai oleh orang asing. China 21%, Melayu hanya 1%. So jadi ini kita harus jelas kerana politik ini juga adalah ekonomi, bukan hanya parti-parti politik juga. Kan kita selalu dengar orang nak beli calon 10 juta lah. So duit ni tak jauh terpisah daripada politik. Jadi kita kena tahu asal pembentukan perikatan itu adalah berasaskan politik. Itu yang di British pilih UMNO kerana dia mahu UMNO ni menjadi Malay-led plural society nation. Dia mahu bangsa, state, negara dia kontrol. Inggeris kontrol negara. Tapi bangsa idaman nasional itu apa dia? Dia Melayu. Jadi Malay-led, yang ditukar pada Malay supremacy lah, Malay dominan. Ini semua makin kemaruk lagi, mengelabah lagi cara kita berbincang. Sebabnya asal dia lah Malay-led. Malay-led tu artinya dia jadi ketua kerana dia besar demographically. Yang lain ada inklusif, bukannya eksklusif. Seperti perkataan Malay supremacy, Malay ini eksklusivis. Malay-led is not eksklusivis. Mengaku tapi orang keliru bahawa ekonomi tidak dikontrol oleh China. Kemudian baru dikontrol oleh China. Bila dah Amerika dan sebagainya. Jadi ini yang membuatkan politik kita itu pilihan raya pertama 1955. Kemudian kita tengok pula satu perspektif lain. Apakah pilihan raya ini sebenarnya pilihan raya demokrasi? Tidak, pada saya tidak. Pilihan raya demokrasi ialah di mana setiap pengundi tahu apa yang diundi. Macam di Amerika dipanggil electoral, bukannya dipanggil voter. Electoral kerana dia, you are responsible for your vote. Di Malaysia, di Melaya ketika itu, pengundi buta huruf, 63% buta huruf ketika itu. Jadi apakah politik yang dimainkan? Bukan politik demokrasi. Itu yang saya pernah gelarkan, yang kita perhatikan ialah elektokrasi, bukannya demokrasi. Election. Itu sebab saya lihat sinambungan elektokrasi ini menimbulkan golongan seperti bersih. Kerana mereka tidak memperjuangkan demokrasi, mereka memperjuangkan pilihan raya yang bersih. Ini dia lain. Dia bukan ideologi demokrasi nak diperjuangkan. Yang diperjuangkan supaya semua orang boleh mengundi dan kita pastikan orang di luar negeri, rakyat Malaysia pun boleh mengundi. So pada dia ialah soal mengundi. Tapi kalau yang mengundi itu buta huruf, macam mana? Jadi bila Barisan Nasional tukar simbol daripada Kapalaya kepada Dancing, ramai pengundi yang tak boleh mengundi. Sebab dia kata, mana Kapalaya? Rupanya dah tukar. Jadi menarik pada saya bahawa jadi bila agaknya orang Malaysia ni mula celik politik? Pertamanya mesti celik huruf. Dia tak betul huruf lah. Maknanya boleh buat membaca dan menulis. Bila dia boleh membaca dan menulis, dia tahu hak dia dan tahu dia pilihan dia apa. Tetapi tak semua orang celik politik. Ini dua kecelikan yang harus kita jaga pengertiannya. Boleh membaca menulis tak tentunya boleh celik politik. Jadi macam orang boleh membaca menulis, tengok komputer bukannya nak tengok apa, dia nak game. Bukannya untuk belajar ilmu. So ini beza dia. Jadi di Malaysia ni celik politik ni saya rasa hanya dalam akhir tahun 90-an apabila selepas beberapa kali pilihan raya, lepas berlakunya reformasi Anwar Ibrahim, baru orang mula membincangkan pemisahan kuasa. Bila kuasa orang Melayu itu dicabar oleh Anwar Ibrahim sendiri, ini UMNO dan sebagainya. So jadi saya ingat orang lebih sedar, rupanya politik ni tak semestinya UMNO saja, sokong satu parti saja, boleh pilih parti lain. Kerana ini pemimpin dulu dinyakan, kita mesti sokong dia. Ini anak muda ketika itu. Jadi pada saya, elektokrasi menjadi demokrasi pada 1990-an. Jadi bila pilihan raya itu, akibatnya apa? Akibatnya apabila berlaku konflik dalam parti, dia konflik di atas je, bawah tak ada. Sampai sekarang. Sebab orang di bawah ni
tidak celik politik macam dulu. Dia masih lagi ikut bapa saudara aku, cawangan, ketua bahagian. So kekeluargaan itu menjadi faktor yang paling penting dalam parti politik, ya. Kejayaan UMNO itulah kerana kejayaan kekeluargaan. Jadi saya dapati parti-parti politik di Malaysia ini masuk PAS masih lagi keluarga. Kalau tak ikut pondok, ikut masjid, ikut keluarga. Jadi pada saya, kekitaan dalam bentuk kolektif yang kecil-kecil ini membina kolektif yang lebih besar. Jadi bila kita tengok di Malaysia ni alih-alih parti ini, sebenarnya kolektif-kolektif kecil dalam komuniti Melayu itu sudah mula mencari tapak pertemuan antara satu dengan lain. Itu sebabnya peralihan itu kejap masuk PKR, keluar PKR, masuk ke satu keluar buat pejuang, macam-macam lah. Pada saya inilah kolektif social kolektif, smaller minority social kolektif yang terbina daripada keadaan yang besar tadi. Jadi ini menarik pada saya. Kalau ikut penjelasan yang bagi Prof tadi, elektokrasi yang kita hasilkan, melahirkan, memunculkan, menjelmakan bukan saja wakil rakyat ke parlimen, bukan saja adun, ya, tetapi dia juga memunculkan micro alignment tadi, ya, di peringkat geografi masyarakat dan sebagainya. Adakah ini boleh kita gunakan untuk menjelas oleh kerana kerendahan tahap literasi politik itu tadi, dalam masa yang sama kita ada micro alignment tadi yang memungkinkan kalaupun kita tidak betul-betul memahami dan mempraktikkan demokrasi tapi kita stabil. Adakah itu boleh dijadikan alasan? Sebenarnya yang membuatkan Malaysia ini stabil bukannya berkenaan politik, berkenaan social mobility. Pada 1970-1999 kita berkelahi kerana ada backward economy, ekonomi backward, ekonomi orang Melayu yang tertinggal. Jadi atas alasan ekonomi. Tapi yang ganjilnya, ini yang saya debatkan baru ini dengan beberapa teman di Singapura dan juga di luar negeri. Dasar ekonomi baru mengandaikan ada masalah ekonomi orang Melayu, maka ditolong untuk dinaikkan. Tetapi siapa kontrol ekonomi? Bukan orang Melayu, saya kata, Cina. Jadi isunya dasar ekonomi baru ialah antara Chinese and non-Chinese. It's not Malay versus non-Chinese and other minority. I said no. Because minority ada dua di Malaysia. Minority ekonomi dikontrol oleh kumpulan majority ekonomi dikontrol oleh minority etnik. Majority etnik kontrol dia minority penduduk ekonomi Melayu tapi kontrol politik. Jadi ada dua majority di Malaysia. Malay majority kontrol politik, minority dalam ekonomi. Majority ekonomi, minority dalam politik. Jadi ini dia kontradiksi yang ada dalam negara ini. Itu sebab saya katakan apa saja berlaku dalam politik UMNO, orang Cina akan minat. Sebab apa? Mana nak sokong? Siapa yang boleh menjanjikan dapat lesen dan sebagainya. Ini semua penting pada mereka. Jadi apabila saya melihat keadaan ini, it's not so much literasi. Literasi itu diisi oleh apa? Literasi itu bukan diisi oleh demokrasi. Literasi itu diisi oleh kepentingan etnik yang diwakili oleh setiap parti. Itu dia. Jadi kesedaran politik rakyat Malaysia ini adalah bertunjangkan kesedaran dan kepentingan etnik masing-masing. Kemudian di kalangan Melayu pula berpecah lagi. Ada pula kepentingan lokal di Kelantan, Terengganu. Ini semua kalau saya nak lihat dari segi sejarahnya, dia rice growers. So rice growers politik is different from rubber growers politik. Cash economy versus subsistence economy. So ini semua memainkan peranan dalam membentuk pemikiran politik ditambah dengan kekeluargaan. Kekeluargaan ini memang tak boleh lari. Mereka ini menjadi kolektif, penyambung kolektif antara kaum-kaum ini ialah kekeluargaan. Sehingga kita lihat di peringkat atas, Anwar Ibrahim, siapa dia dengan Anwar Ibrahim? Karpal Singh, siapa dia punya dinasti? Lim Kit Siang, dinasti. So kita tak boleh nafikan, di atas pun ada dinasti, apatah lagi di bawah. Jadi saya bayangkan politik kekeluargaan di Malaysia tu masih lagi menjadi perkara penting, sehingga diandaikan bapa PAS, anak PAS, keluarga UMNO. Jadi istilah-istilah kita selalu dengar,
Saya belum pernah dengar lagi keluarga bersatu, tak pernah dengar. Keluarga PKR pun tak pernah dengar kali Anwar. So pada saya itu yang paling penting sekali. Yang kedua yang kita tengok ialah organisasinya. Ya, parti politik ini adalah satu modern animal lah. So birokrasi is very strong. Pengaruh birokrasi. Jadi parti yang paling kuat sekali dari segi susunan pentadbiran ini ialah UMNO. Kerana dia dah lama merintah daripada dulu. Yang kuat sekali akar umbinya. Akar umbi cawangan UMNO ni kerana dua perkara. Dia berasaskan volunteerism, sukarelawan. Yang satu lagi profesionalism. Bila dah masuk teknokrat Tun Razak ni, dia dah ada elemen duit, elemen saham. Macam Tok Mat masuk, dia bukannya volunteerism UMNO dia. UMNO dia bukan volunteerism. Dia hidup dengan corporate culture, masuk UMNO, dia sudah ada elemen itu. Jadi kalau kita lihat politik-politik di Malaysia pun begitu. Orientasinya, keahlian dari volunteerism kepada professionalism, kepada commercialism, kepada consumerism. Jadi ini peralihan orientasi politik dan parti politik. Consumerism tu maksudnya apa? Dah timbul lah. Iklan, berniaga, kemudian siri begini, live reality TV. Ini semua adalah consumerist politik. Consumerism dalam dunia kapitalis itu beralih mengambil alih politik dan politik itu menggunakan consumerism. Itu satu transisi yang menarik yang tidak dapat digarap oleh pemerhati sebelum ni, saya tengok. Cuma dia mungkin boleh menjelaskan bagaimana transisi ini boleh menjatuhkan UMNO. Dan kita lihat selain pada UMNO, parti politik Melayu lain juga dihinggapi oleh transisi ini. PAS misalnya, bila lama berkuasa di Kelantan, dalam situasi orang kesusahan hidup macam ni, Esko dia boleh buat keputusan untuk naikkan gaji dan beli kereta baru. Beli kereta baru. Jadi saya kalau kita dari sudut lain, kita lihat DAP misalnya macam tidak disentuh oleh transisi ni, atau dia juga disentuh? Disentuh oleh transisi. Orang Cina ni ada 3 kumpulan. Ada satu kumpulan yang banana, maknanya dia tak reti cakap Cina, dibesarkan dalam Inggeris. So this Chinese are called banana. Kuning di luar, putih di dalam. Itu maksudnya. Okay. Ada kajian. Okay. Yang keduanya adalah betul-betul sekolah Cina ni. Ini yang paling singkit. Datuk ada sebut berkenaan dengan Malay-led society. Dan kita lihat, adakah naratif ini kekal ataupun dia telah mengalami perubahan? Sebab satu sudut kita lihat dari beberapa dekad yang lalu, naratif dibawa oleh Bukan Melayu ni hampir konsisten, iaitu multiculturalism. Yang naratif dibawa oleh kelompok politik Melayu ni, sekejap Islam, sekejap keadilan sosial macam PKR itu, kalaupun backgroundnya Islam. Sekejap kita tak tahu mana yang dia nak, Islam ke, Melayu ke, nasionalis ke, apa. Politik Melayu ni kekal pada pandangan saya yang Malay-led plural society. Which Malay is the question. Malay-led plural society berubah, transisi. Mula-mula Malay-led, lepas tu Abdullah Ahmad kata Malay dominant. Dia bagi kacau dengan istilah baru ni. Sebab dasar ekonomi baru Malay dominant, maka dia kata Malay dominant. It's not true. Malay is not dominant. The dominant, two type of dominance. Chinese dominant, Malay dominant politics, the Chinese dominant economy. Why don't you talk about Chinese dominant? Why only Malay dominant? It's not correct. Jadi, tapi banyak kita gunakan. Dan dia bercakap ni di Singapura. Iaitu negara Malaysia. Tumbuhnya, konsep tim Malaysia ni dari PAP Singapura. Jadi bila dia bercakap di Singapura, dia dah dianggap bersetuju. Itu sebabnya kita perlu Malaysia Malay dominan. Ini dia yang saya rasa banyak confuse lah. Jadi bila kita lihat begitu, pimpinan Melayu Malay-led itu masih ada. Bukti yang ternyata pada saya ialah apabila Dr. Mahathir menubuhkan dengan Mahyudin bersatu. Dalam pada Malaysia DAP, Anwar dengan The Rakyat Nation, saya pun tak faham apa maksud dia. Tapi kononnya tak demo putra tapi mesti rakyat. Sama dengan Malaysia. Dan Malaysia ini bukannya ideologi, tetapi bukannya soal ekonomi, tapi dia berlawanan dengan dari segi undang-undang. Kita mahu kita semua sama. So
adanya 153 ni tak bagus untuk semua rakyat. Jadi Malaysia ni konsep dia jelas, berasaskan perlembagaan yang tidak seimbang itu. Jadi itu yang diperjuangkan. Jadi Melayu ni dalam pada perjuangan ni dia jalan dia dengan adanya dasar ekonomi baru, maka timbul kelas menengah Melayu yang cepat berkembang dan sebagainya. Jadi perpecahan dalam Melayu itulah perpecahan dari segi berkembangnya pendidikan dan juga penguasaan ekonomi dalaman. Jadi ada yang kaya, ada yang tak kaya, ada yang korup dan sebagainya. Jadi kita dapati UMNO melalui ini dengan 87 pecah A dengan B. Jadi A tahun 98 pecah antara Anwar dengan Mahathir. Jadi bila pecah Anwar dengan Mahathir tahun 98, UMNO nyaris kalah tahun 99. Jadi ini kita memberi gambaran bahawa tapi masih lagi melelet payungnya. Jadi Anwar pun, PKR pun ketika itu menganjurkan semacam Datuk Onish parti negara pada saya. Ada Cina, ada India, tapi Melayu kontrol. Melelet lagi. Jadi menarik pada saya bila saya lihat ini. Dan Pakatan Harapan itu merupakan perdebatan antara tiga bentuk Malaysia yang mereka nak. Malaysia, rakyat Malaysia, dan Malay-led by Mahathir. Bayangkan dalam pada dia mengatakan unity government, tapi dia ketua government apa? Dia ketua Malay-led. So itu sebab dia tak bersenang duduk di sini, sebab masing-masing nak menunjukkan kehebatan. Tapi dari segi bilangan nombor, Parti Mahathir itu rendah. Di situ dia tewas. Dan dia seorang je yang kuat, parlimen dia. Yang lainnya bawa tombak pun tidak. Tidak ada kekuatan. Jadi itu yang Melayu ni jadi PAS dan UMNO ni bertemu kembali kerana mereka ini sudah lama bertemu, tapi masih lagi melelet kerana dalam konsep Malay itu ada Muslim, ada Islam, ada kefahaman keagamaan, barisan pun ada keagamaan, UMNO ada keagamaan. Jadi penting bagi saya melihat interpretasi agama itu. Dan ini banyak lagi lah sekarang. Adakah bila dengan PN ini melelet itu telah berubah kepada Malay dominan? Sebab kita lihat komponen yang bukan Melayunya amat sedikit. Yang seterusnya ialah dalam rangka itu, Prof. Setakat beberapa hampir setahun ini, apa yang naratif yang diangkat oleh gabungan yang baru ni yang dipimpin oleh Malay dominan atau Malay-led? Ianya masih lagi Malay-led, tetapi sifatnya tidak seperti masa Tengku Rahman dulu, masa Tun Razak dulu. Kalau berbeza-beza. Perbezaan itu adalah faktor ekonomi. Jadi sekarang bila kita sebut Malay-led PN, ini memang Malay-led. Jadi sama ada Mahathir keluar jadi pejuang ke, dia masih lagi Malay-led in the way he sees things. Yang saya tak tahu hujung pangkalnya adalah amanah. Amanah siapa yang dibawa? Amanah Malay-led atau money-led? Ini yang saya tak tahu. Mungkin saya boleh teka sajalah. Tapi it's not a splinter party of PAS. It's a separate party from PAS. So it's not even agamawan. So pada saya it's totally money-led party in some ways. So jadi apa yang berlaku dalam PN sekarang ini ialah tiga Malay-led version tu bertanding untuk mendapat ruang. PAS ni rupanya agama ni is not the real important one. Dia boleh dibeli-beli atau ditukar-tukar komoditi. Jadi komoditi. Jadi politik komoditi ni PN ni telah jelas bahawa politik komoditi dengan pemilihan GLC ketua. So it's a politics of community. You can sell politik. You can sell power. Ini yang berlaku. Dan ini berlaku di kalangan minoriti yang tak ada ekonomi ni. Orang Melayu minoriti ekonomi, tapi dia tak ada, jadi semua berebut nak dapatkan kekayaan ni. Okay. Jadi kita lihat ini satu perkara yang menyumbang kepada yang elektokrasi yang Prof sebut tadi, menyumbang kepada vulgarized politik. Sebab kita lihat percaturan kemudiannya dibuat untuk mengisi posisi yang ada material benefit, bukannya berada di pihak yang jadi pembangkang, proud to be opposition, perteguhkan nilai yang perlu ada.
Dalam konteks ini yang saya nak Prof jelaskan lebih lanjut sekali berkenaan dengan transisi daripada sukarelawan tu kepada profesional kepada commercialization. Okay. Adakah dalam situasi ya kita commercialization ni kita dapat lihat ketara di depan mata. Ada parti kita lihat tak ada beza dengan Bollywood ataupun Beverly Hills. Bila ada mesyuarat agung, line up apa welfare presidennya dengan yang tak ada yang limousine ni tak dibawa lagi. Yang panjang. Yang panjang. Jadi situasi kita lihat ni untuk ke depan Prof. Adakah sebab dalam masa yang sama mungkin Prof juga boleh kaitkan dengan soal ethno-nation dan peralihan kepada civic nation dalam konteks transisi itu tadi. Pada saya, civic nation ni tak ada kat Malaysia ni. Selagi ada sensus, Belum lagi. Selagi ada sensus yang membezakan Melayu Cina, yang membetulkan IC kita ada nama Islam, memastikan tanah, agihan tanah ada tanah simpanan Melayu, yang tak ada tanah simpanan Melayu ni Melaka dengan Penang je. Yang lain ada. Jadi selagi itu tak diubah, satu struktur yang saya rasa tidak boleh diubah, maka ethnic nation, civic nation tak boleh. Kita masih tetap terperangkap atau tetap terikat dalam struktur ethno-nation ini. Dalam kerangka komersial tadi, adakah grup yang boleh pergi ke arah naratif yang kita kata mempertahankan nilai nasionalis dan sebagainya? Okey, saya macam ni. Kalau kita lihat Ismail Hussein dan huraiannya mengenai masyarakat dan budaya Malaysia, the only complete culture is the Malay culture. Ada raja, ada hamba abdi, kata dia. But the Chinese that came here, they are not from the Mandarin class. Nor the Indian, they are not from the Brahmin super class. They are all the middle or the bottom. So, what culture they bring is what they have. But through economic means, they have been able to become kaya dan high class, but they are not based on Chinese culture. They are based on Western culture. And that's why now the debate in Malaysia between Bumi versus non-Bumi, Malays because non-Malays. So that's why the issue of human rights, universal values is their high culture. Melayu macam mana pun, sultan, raja, hormat, adat, adab, adat istiadat. But for the Chinese and the Indian and others in this country who are not Muslim, not Malay, they only look at that universal value to struggle. Their struggle is to get a universal value because they don't have high culture. High culture dia lah high culture barat, bukan high culture Chinese. Mana ada landed gentry yang datang ke sini, the Mandarin scholar dekat sini? Tak ada. Tanya orang ganggu, dia sendiri yang menyatakan. So pada saya jelas apa yang kita lihat di Malaysia inilah perdebatan antara traditional based Malay complete culture dengan non-complete culture of the others who now adopt a high culture of the West, so-called, with human rights, Western values and so on, and universal values. Jadi competition now, itu sebabnya ada semacam schism antara Malay and non-Malay about this. Sebab all the non-Malays have got no sultan, but they like to have Datuk, they like to have Tan Sri, to complete their existence in Malaysia. So begitulah keadaan yang saya lihat sekarang. So the ethnic nation will remain because at the peak, the height of the ethnic nation is the royal family. It's not an ordinary Malay. It's the royal family. That is tengoklah perlembagaan kita dan juga rakyat perlembagaan. Tengok apa yang terjadi dalam tempoh sebulan darurat dan sebagainya. Orang kata raja tak ada imbas dalam politik. Ada, saya kata. Tapi tak masuk pilihan raya lah. Tapi anak-anak buah raja tu ada dalam pilihan raya. Di Pahang tu ramai. Tan Pahang tu masuk pilihan, masuk UMNO. So dari segitu rasa saya politik yang dimainkan oleh raja tu lain, bukannya politik kepartian. Jadi penghujahan Prof tadi merujuk kepada ethnicity masih lagi satu powerful force yang kuat, dan mungkin ini yang menjelaskan kenapa ISET dan Rome Statute itu boleh dimobiliskan untuk dibangkang. Bukan hanya dimobiliskan, Mahathir buat keputusan langsung tolak mula-mula, okey. So apa itu? Pada saya itu bukannya on the spot decision. There must be some basic atau perkara asas yang membina keputusan itu.
Jadi ISET itu sebabnya sampai sekarang ada golongan yang nak mengangkat ISET itu balik. Dan juga Rome Statute. Kerana itulah mewakili kepentingan bukan Melayu atau non-Malaysia. The high culture of the non-Malaysia, universal value. Dalam rangka itu, bagaimana kita nak jelaskan, sekali lagi saya nak kembali kepada persoalan. Kalau kita etnik lah tebas, kenapa there's no 13 Mei 2.0? Well, saya jawab saya senang je. Melayu, Cina, India yang penting sekarang dalam hidup mereka ialah social mobility. Salah satu tanda social mobility ni, tanya ibu bapa, mana anak yang tak ada pergi tuition? Mengapa pergi tuition? Banyak jumlah dia belanjakan untuk tuition. 1 bilion ringgit ibu bapa Malaysia belanja tuition. Lebih banyak daripada belanja dalam universiti IPTS. Why? Sebab seluruh rakyat Malaysia buat tuition, yang pergi masuk IPTS tak ramai kan? Mengapa? Mereka berharapkan anak mereka ini menjadi orang yang lebih kaya daripada dia, yang lebih pandai daripada dia, kerja lebih baik daripada dia. Walaupun ayahnya dah doktor, mak dia doktor. Dia nak anak dia lagi baik. So, ini motivasi yang saya katakan mobility sosial ni mengangkat kedudukan keluarga supaya lebih baik daripada keluarga yang dulu. Ini kita lupa. Di Malaysia ni kita dan dunia pun, pertama individu, keluarga dan akhirnya community. Demokrasi telah mengenepikan keluarga. Kerana demokrasi memerlukan undi you, undi mak you, undi ayah you, bukan undi keluarga you. Jadi keluarga sudah hilang dalam demokrasi. Kekeluargaan itu hilang. Jadi bila you undi pun undi parti UMNO, parti PAS, undi community. Jadi saya ingat orang tak bincang bagaimana demokrasi menjahanamkan keluarga. Saya setuju dengan apa yang Prof sebut. Sebab the whole demokrasi yang datang dengan institusi pilihan raya ni membawa kita kepada either you with us or you against us. Yeah. Jadi dalam konteks itu, maka kita akan selamanya melihat perpecahan instead of pemafakatan itu. Sebab setiap kali pilihan raya itu seolah-olah seperti referendum untuk membawa dendam pilihan raya sebelum. Itu sebabnya nanti pilihan raya akan datang ni ada 3 naratif. Pertamanya, kau janji dulu kau U-turn. Aku dah benci dengan kau. Aku tak kau undi kau. Tapi bila saya nak undi, siapa pula saya nak undi? Itu second naratif. Siapa yang saya nak undi? Katalah saya dah benci yang tu. Sekarang ni saya balik ke pangkal jalan. Tapi pangkal jalan dah tak ada. Dah pecah. Satunya, UMNO-nya. Lepas tu ada pula parti-parti lain. Orang PKR masuk pula. Ni siapa ni? PKR ni dulu masa ni. So, itu naratif kedua. Naratif yang confused. Okay? Naratif yang ketiga ialah daripada akar umbi. Aku jelas, aku undi ni dulu. Orang ni dah loncat di katak masuk parti itu. Dia tak boleh lagi bertanding tempat ni. Itu naratif yang ketiga. Orang yang jelas dulu dia sokong kalah, tapi dia terus sokong. Di sinilah nasihat saya pada semua parti. Tidak kan dia kata saya sokong UMNO pula kan. Nasihat saya ialah saya tak nampak mana-mana parti politik di Malaysia ni mempedulikan pengundi antara pilihan raya. Bila habis pilihan raya lupa. 5 tahun lagi datang, 4 tahun lagi datang dengan gula-gula. Antara pilihan raya itu you buat apa? Ini yang saya perhatikan. Tidak ada. Ini dia politik tu daripada voluntarism. Jadi voluntarism, balik ke voluntarism lah bila tak ada pilihan raya. Jadi soalnya siapa nak menang di Malaysia dan terus berkuasa, dia mesti jaga pengundi selepas pilihan raya itu habis sampai ke pilihan raya akan datang, dia kena jaga. Kalau tidak, dia akan jadi macam ni lah. Dia perpecahan, permufakatan sementara, kumpulan-kumpulan kecil. Pada saya melihat itu menarik pada saya sebagai seorang penganalisis kerana rakyat Malaysia ini boleh berfikir. Itu penting. Soalan terakhir saya. Okey. Daripada perbincangan tadi, kita boleh pergi kepada satu generalisasi bahawasanya demokrasi dan politik pilihan raya yang berlaku di negara postkolonial ini, peluang untuk bergerak ke arah nation building
dalam pengalaman atau eksperimen dilalui oleh Malaysia seperti agak tipis. Apa refleksi Prof? Dia macam ni. Saya nak gunakan istilah macam mana kita lahir ni ikut DNA kita kan. DNA ibu bapa kita. Kita lahir dengan beberapa elemen yang penting, iaitu kaum, etnik. Kemudian elektrokrasi jadi demokrasi. Kemudian ekonomi daripada meredum jadi baik. Lepas tu perpecahan. Jadi saya dapati apa yang berlaku di negara kita, kita membina beberapa lapis naratif mengenai diri kita. Dan naratif ini yang mempengaruhi, seperti saya katakan, untuk pilihan yang akan datang ada 3 naratif. Pertamanya, kau dulu aku undi kau tak buat U-turn. Aku akan U-turn pula undi orang lain. Tapi bila dia U-turn, dia tak tahu siapa dia nak undi. Ini juga problem. Dan bila U-turn, dia tengok the second one tu berterabur. UMNO-nya berterabur, barisan berterabur, semua berterabur. Ada kata UMNO dengan mufakat dia kahwin, dengan PAS, dengan barisan pun dia kahwin, dengan Parti Nasional pun kahwin. UMNO ni bini 3. Ni macam tu lah bayangannya. Jadi orang kata macam mana aku nak pilih. Jadi balik ke asal. Ini naratif yang ketiga, balik ke asal. Kita mempertahankan seperti dulu. Ini saya dapat lihat sekarang dalam penelitian saya di peringkat cawangan. Mereka sudah kembali mengatakan cawang itu jugalah yang akan menyelamatkan kita. Pemimpin kita tak boleh percaya. Beri nasib kita, masa depan kita di tangan kita. Ya. Kita bantu kita. Pasti. Begitulah laluan setakat ini kita lihat apa perkongsian diberikan oleh Prof. Aktiviti politik sama juga seperti aktiviti kolektif yang lain. Seperti agama, kebudayaan. Aktiviti kolektif politik di negara kita telah mengalami berapa transformasi. Kalau kita faham apa yang dikemukakan oleh Prof yang bagi Prof Ulun tadi, iaitu daripada sifatnya bentuk volunteerism kepada professionalism dan akhirnya terperangkap atau bergerak ke arah commercialism yang menyebabkan beberapa agenda seperti nation building seperti pemufakatan menjadi di antara pilihan raya dengan pilihan raya. Dan eksperimen kita dalam demokrasi menerusi alat pilihan raya ini tidak seperti mana dilalui oleh negara barat, di mana soal-soal kepentingan rakyat seperti pembangunan ekonomi, seperti kesepaduan dan sebagainya diangkat. Tetapi untuk banyak masa kita bertelagah dari segi etnik mana mendapat apa. Jadi oleh kerana masa yang diberikan kepada kita telah habis, kita sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih pada kesempatan dan sokongan yang ditunjukkan oleh Prof Ulun pada hari ini. Dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk membantu kita memahami lebih mendalam berkenaan dengan dinamik politik di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.